Okey. Baik. Jadi hari ini kita akan hari ini kita akan tengok tajuk yang pertama di dalam sains tahun 6, iaitu kemahiran proses sains. Jadi semua murid sepatutnya dah faham apa dia kemahiran proses sains. Biasa dengar ke kemahiran proses sains? Ada yang tak pernah dengar? Boleh, kamu dengan cikgu tak apa. Kamu nak jawab bila cikgu tanya, kamu boleh jawab. Lepas tu kamu tekan mute balik. Tu syarat dia. Cikgu tanya, kamu boleh jawab. Takkan nak dengar je kan? Boleh jawab. KPS, kemahiran proses sains. Jadi, baik. Jadi kemahiran proses sains, nak proses apa sebenarnya ni? Jadi kemahiran ni kamu perlu ada untuk memproses maklumat-maklumat yang kamu dapat di dalam eksperimen, di dalam aktiviti yang kamu buat di dalam makmal atau kerja-kerja yang melibatkan kajian. Kajian-kajian ni kamu akan dapat maklumat, tapi dalam maklumat tu kamu nak faham macam mana? Ini yang kita nak belajar ni dalam kemahiran proses sains. Jadi kemahiran yang pertama di dalam tajuk ni ialah nombor 1, pemboleh ubah. Kemahiran yang pertama ialah pemboleh ubah. Mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi yang ada buku tulis tu cikgu nak kamu salin yang ni. Tulis hari dengan tajuk. Semua ada buku tulis ke? Ada tak ada? Tak dengar suara kamu ni. Ada kan? Buku tulis panjang tu. Apa dia? Ada ya. Tak beli lagi? Kalau tak beli lagi, kamu nanti beli, kamu tengok nota ni, kamu salin. Ni nota-nota penting ni kamu kena salin lah supaya senang kamu nak buat rujukan. Baik, jadi yang pertamanya ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni terdapat 3 pemboleh ubah yang kamu kena tahu. Yang pertama ialah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan. Secara singkatannya, pemboleh ubah dimanipulasikan, cikgu selalu sebut PM. Kamu dah darjah 6, darjah 4 dah belajar, darjah 3 pun dah mula belajar, darjah 5 dah belajar. Jadi benda ni dah biasa untuk kamu. PB, pemboleh ubah bergerak balas. PS, ini kadang-kadang cikgu guna PDM, kadang-kadang cikgu guna macam-macam. Tapi ini singkatan dia lah. PS ni apa maksud dia? Sama. Yang sama dalam aktiviti. PM ni apa dia PM? Siapa boleh terangkan cikgu? Cikgu nak seorang. Siapa boleh terangkan kepada cikgu? Apa maksud PM? Apakah yang kamu faham tentang pemboleh ubah dimanipulasikan? Siapa nak jawab? Tahu tak? Semua senyap je. Adam Nuruddin. Ada ke Adam Nuruddin? Adam? Senyap. PM ni, pemboleh ubah dimanipulasikan ni bila kamu menjalankan suatu aktiviti, kamu buat sesuatu perkara tu berbeza. Kamu ubah. Kamu ubah perkara-perkara tu. Itu ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Hasil aktiviti yang kamu telah jalankan. Bila kamu siram pokok dengan air yang cukup, apa jadi pada pokok tu? Korang jawab. Ada yang nak jawab ke? Bila kamu siram pokok dengan air yang cukup,
Apa jadi pada pokok tu? Segar. Hidup. Segar. Tapi pokok kita tak sebut segar. Bagus. Pokok kita tak sebut segar. Pokok kita sebut apa? Subur. Tumbuh dengan subur. Tapi kalau pokok tu kita tak siram dengan air yang cukup, apa jadi pada pokok tu? Layu. Bagus. Layu. Pokok layu. Jadi segar dan layu tu ialah hasil. Itu yang bergerak balas. Apa yang kamu ubah? Antara dua pokok tu apa yang kamu ubah? Satu siram dengan cukup dan satu siram dengan tak cukup air. Apa yang kamu ubah? Apa dia? Ulang balik. Siapa yang nak jawab tu? Jawab je, tak apa. Salah cikgu betul kan? Bila kamu siram pokok dengan air yang cukup, pokok subur. Bila kamu siram pokok dengan air yang tak cukup, pokok layu. Subur dengan layu tu ialah pun boleh ubah bergerak balas sebab yang hasil yang diperhatikan. Tapi macam mana satu pokok layu dan satu pokok subur? Apa yang kamu ubah? Tak ada yang nak jawab. Apa yang kamu ubah? Tak boleh nak jawab. Dia tak best lah macam ni. Bising sikit. Kamu ubah jumlah air yang disiram. Satu air yang banyak cukup dan satu air yang sikit. Itu yang kamu manipulasikan. Itu ialah PM. Faham ke tak ni? Semua faham ke? Harap fahamlah. Harap faham. Dan antara kedua-dua pokok layu. Bagus. Antara kedua-dua pokok yang kamu siramkan tu, apa yang sama? Baja. Baja? Mana cikgu sebut baja? Pokok. Bagus. Jenis pokok yang sama. Itu yang dimalarkan. Itu maksud pemboleh ubah dimalarkan yang sama. Itu perbezaan antara yang dimanipulasikan tu yang kamu buat. Satu siram banyak dan satu siram sikit. Itu kamu buat. Bila satu siram banyak, bila satu siram sikit, hasil dia yang kamu lihat ada pokok layu dan ada pokok yang subur. Hasilnya tu ialah yang bergerak balas. Yang diperhatikan jadi. Itu beza. Tu benda ni, ciri-ciri pemboleh ubah ni kamu kena faham dengan betul-betul. Supaya kamu tak keliru bila menjawab soalan. Okey. Itu ciri-ciri. Tapi bila kamu buat kajian, kamu nak rekodkan. Kamu nak rekodkan. Macam mana cara kamu nak rekodkan pemboleh ubah atau kajian aktiviti yang kamu telah buat? Terdapat 3 cara yang kamu boleh. 3 cara yang kamu boleh rekodkan. Yang pertama ialah jadual. Dan kedua ialah graf atau carta palang. Yang kedua ialah graf atau carta palang. Dan ketiga, pernyataan. Ini cikgu tak nak sentuh lagi. Cikgu nak sentuh yang 2 ni je dulu. Jadual dengan carta palang. Bila kamu buat aktiviti, kamu boleh tulis rekodkan dalam jadual dan kamu boleh rekodkan dalam bentuk carta palang. Jadual biasa faham ke apa jadual tu? Siapa boleh terangkan apa cikgu kepada cikgu apa jadual? Tak tahu. Bentuk dia macam mana? Tak ada juga jawapan. Baik, ini contoh jadual. Ini contoh jadual. Ini salin ya. Ini salin. Yang cikgu otak bulatkan.
Sekejap. Baik. Yang ini ni kamu salin. Contoh macam mana kita nak kenal dalam jadual tu bahagian mana pemboleh ubah dimanipulasi dan bahagian mana pemboleh ubah yang bergerak balas. Kalau jadual yang memanjang ke bawah tu, sebelah kiri ini kamu tulis pemboleh ubah dimanipulasi dan yang sebelah kanan tu pemboleh ubah bergerak balas. Kena ingat ni. Kalau jumpa jadual, sebelah kiri bahagian jadual tu ialah pemboleh ubah dimanipulasi dan sebelah kanan tu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Biasanya. Jadi dalam jadual ni, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Seorang jawab. Bukan nak jawab juga. Pemboleh ubah dimanipulasi dalam jadual apa? Jenis aktiviti. Jenis aktiviti. Dan pemboleh ubah bergerak balas dalam jadual tu ialah purata, bilangan, naik, turun, dada. Setakat ni boleh ikut ke? Boleh faham? Okey, cikgu teruskan. Jadual ini ialah bentuk yang ke bawah. Seterusnya, bentuk jadual yang melintang. Ya. Cakap je kalau nak cakap, kalau nak cakap cikgu saya tak faham lah, nak ulang balik atau nak tanya apa-apa, tekan butang mic tu, kamu cakap, lepas tu tekan balik, mute, tak ada masalah. Bila cikgu tanya nak cuba jawab, boleh cuba jawab. Baik. Baik, ini bentuk jadual yang kedua, dia melintang. Tadi dia ke bawah, tapi sekarang ni jadual dia melintang. Jadi jadual yang melintang ni, pemboleh ubah dimanipulasi ialah di bahagian atas. Dan pemboleh ubah bergerak balas dia bahagian bawah. Jadi dalam jadual ni, dalam kajian ni, pemboleh ubah manipulasi dia ialah mangga dan pemboleh ubah bergerak balas ialah jisim buah mangga. Senang je nak kenal. Senang je nak tahu yang mana pemboleh ubah manipulasi dan yang mana pemboleh ubah bergerak balas. Kalau 2 mangga, jisim dia 1 kilogram. 4 mangga, jisim dia 2 kilogram. 6 mangga, jisim dia 3 kilogram. 8 mangga kamu timbang, jisim dia mesti lagi bertambah 4 kilogram. Tapi sekarang ni, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Siapa boleh cakap? Siapa boleh jawab? Seorang tolong jawab. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa dia? Ulang balik. Bilangan mangga. Bilangan mangga dah berbeza kan? Bilangan mangga ialah pemboleh ubah pemboleh ubah dimalarkan. Silap cikgu tanya. Pemboleh ubah dimalarkan. Minta maaf, silap tanya. Apakah pemboleh ubah dimalarkan? Apa yang sama dalam aktiviti yang kita buat? Jisim buah mangga. Ya, apa dia? Jisim buah mangga. Jisim ni hasil yang kamu dapat. Yang sama. Mangga. Mangga tu apa? Buah kan? Jenis buah. Buah yang sama. Tak ada yang ni kamu timbang mangga. Yang 4 tu kamu timbang buah durian. Yang 6 tu kamu timbang buah anggur. Jadi tak samalah. Dia kena sama. Selagi banyak benda tu lagi berat jisim dia. Jadi yang sama yang dimalarkan ialah jenis buah atau jenis mangga. Boleh faham? Faham Boleh. Okey, bagus. Jadi, Jadi ini ialah 2 jenis jadual. Jadual yang menegak dan jadual yang melintang. Yang bahagian jadual menegak ni PM sebelah kiri, PB dia sebelah kanan.
Dan jadual yang melintang ni PM-nya sebelah atas, PB-nya sebelah bawah. Okey. Bentuk yang seterusnya ialah bentuk carta palang atau graf. Carta palang ni terdiri daripada dua bahagian. Satu bahagian yang mengufuk atau yang melintang, kan? Dan satu lagi ialah bahagian yang menegak macam ni. Ini ialah bahagian-bahagian dalam carta palang. Jadi di setiap bahagian ni kita ada maklumat yang kita kena letak. Maklumat yang kita kena letak. Maklumat pemboleh ubah dimanipulasi dan maklumat pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kat mana yang kita nak letak pemboleh ubah manipulasi? Yang sini, pemboleh ubah manipulasi, tahun dia. Dan di manakah kita nak letak pemboleh ubah bergerak balas? Di bahagian atas ni. Bilangan perokok. Jangan kamu keliru dengan yang ni. Atas PM, bawah PB, kamu pun ingat yang atas ni, yang bahagian atas ni kamu sebut PM, tak. Carta palang dia lain. Carta palang, bawah ni ialah pemboleh ubah manipulasi. Jadi dalam carta palang ni, tahun ialah pemboleh ubah manipulasi dan bilangan perokok ialah pemboleh ubah bergerak balas. Baik, setakat ni ada masalah? Semua jelas? Semua jelas ke? Boleh ikut kan? Bagus. Okey, kita dah selesai bahagian pertama yang kita nak belajar hari ini, iaitu mengenal pasti pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah yang kita sepatut tahu yang ada di dalam setiap kajian, dalam setiap eksperimen, berapa pemboleh ubah yang kita kena tahu? Berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 atau 5? Berapa pemboleh ubah yang kena ada di dalam setiap eksperimen? Seorang jawab. 3. 3. Bagus. 3. 3 pemboleh ubah manipulasi yang kita ubah. Pemboleh ubah bergerak balas, hasil penyiasatan benda yang kamu kira, benda yang kamu lihat, yang hasil dia terjadi apa, benda yang kamu ukur, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Baik. Untuk bahagian seterusnya, nombor 2 ni, yang salin ni, cikgu nak kamu salin ya. Yang cikgu tunjuk ni, cikgu nak kamu salin. Yang cikgu kotakkan ni, tujuan. Yang nombor 3 ni kamu tukarlah jadi nombor 2. Nombor 3 ni, yang nombor 3 tu tukar kepada nombor 2. Kemahiran proses sains yang kedua, bila kamu buat satu kajian, kamu kena ada tujuan lah. Bila kamu buat satu kajian, tak ada buat saja-saja je, suka-suka buat, suka-suka siram pupuk tak. Suka-suka kita buat satu kajian, tak ada. Mesti ada tujuan. Sebab daripada tujuan, daripada eksperimen tu, kita akan menghasilkan satu kesimpulan, satu keputusan. Jadi macam mana kita nak tuliskan tujuan untuk sesuatu eksperimen? Ini ialah dia punya formula atau skema untuk cara menjawab. Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Ini wajib kita guna ni Bentuk ayat ni wajib kita guna untuk menyatakan sesuatu tujuan eksperimen atau penyiasatan. Tak boleh guna bentuk ayat lain. Tak diterima. Dia nak menyiasat hubungan antara apa yang kita buat, apa yang kita ubah, apa yang kita buat dengan apa hasil yang berlaku. Kita nak tengok apa hubungan. Untuk menyiasat hubungan di antara jumlah air dengan keadaan pokok. Itu eksperimen kita mula-mula tadi. Kalau air sikit kita siram, pokok jadi layu. Bila air yang cukup kita siram, pokok jadi apa? Subur. Jadi kita tahulah pokok perlukan air yang cukup untuk hidup dengan subur.
Jadi tujuan eksperimen kita ialah untuk menyiasat hubungan di antara jumlah air dengan keadaan pokok. Dan bila kita buat eksperimen tu, kita dah dapat satu kesimpulan, pokok memerlukan air yang cukup untuk terus hidup atau untuk hidup dengan subur. Bertambah satu ilmu. Nak bela pokok, nak tanam pokok, kena bagi pokok air yang cukup. Tak boleh tak bagi air. Tapi kalau kita tak buat kajian ni, kita tak tahu dengan hands on, dengan kajian kita sendiri, kita dengar pokok perlukan air, pokok perlukan air. Kenapa pokok perlukan air? Pokok perlukan air nak bagi hidup subur lah. Itu dia cakap, kita tak buat kajian. Jadi kita ni yang belajar sains ni perlu buat kajian untuk mendapat satu kesimpulan yang kita tahu. Ini tujuan eksperimen, tujuan kajian penyiasatan. Aku harap kamu faham lah ya. Baik. Jadi contoh. Ni cikgu nak test. Untuk yang contoh ni, apakah tujuan eksperimen ini? Seorang tolong jawab. Tak nak jawab, tolong tulis dekat chat pun cikgu terima. Cikgu baca kat chat. Apa tujuan eksperimen ni? Tulis je. Keluar. Nanti cikgu baca. Nak jawab terus pun boleh, tak ada masalah. Tolong. Cikgu nak ada yang jawab ya. Apa tujuan? Apa tujuan eksperimen ni? Guna bentuk macam ni untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Jadi untuk carta palang ni, apa tujuan dia? Siapa nak jawab? Menyiasat bilangan orang perokok. Untuk menyiasat bilangan orang perokok. Baik. Awak kena ingat. Ini. Untuk menyiasat hubungan di antara benda ni, ayat ni kamu kena ada dalam jawapan kamu tu. Dan masukkan PM dia, kemudian masukkan PB. Cikgu tengok. Untuk mengira bilangan perokok di dunia. Oh tak, bukan. Siapa nak cuba lagi? Ni. PM dia tahun. Formula ubah manipulasi tahun. Kan? Formula ubah manipulasi tahun. Formula ubah bergerak balas bilangan perokok. Jadi, tahun dengan bilangan perokok ni, kamu masukkan dalam formula tujuan. Seorang tolong jawab. Untuk menyiasat hubungan antara tahun dengan perokok. Terbaik. Bagus. Bagus. Itu ialah tujuan kajian yang dia ni buat. Semakin tahun bertambah, kan? Bilangan perokok dia bertambah, tengok garisan ni. Semakin tahun dia bertambah, bilangan perokok ni bertambah. Bilangan perokok ni bertambah. Kemudian, satu ketika dia berkurang. Dan kemudian, dia tak berubah jumlah dia. Jadi, tujuan penyiasatan ni untuk menyiasat hubungan di antara tahun dengan bilangan perokok. Okey, untuk ni pula. Apa tujuan penyiasatan ni? Apa nak jawab? Jawab. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis aktiviti Tak. Betul-betul. Cikgu keliru. Betul-betul. Ulang balik. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis aktiviti dengan purata denyutan nadi. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Kamu dah semakin memahami. Baik. Kalau apa dia? Ada yang nak jawab? Okey. Kalau ni, tujuan penyiasatan ni? Orang lain Untuk menyiasat bilangan hubungan di antara. Untuk menyiasat hubungan
Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan mangga dan isim buah mangga. Bagus. Bagus. Untuk yang ni pula, orang lain pula. Siapa-siapa lah. Untuk menyiasat, orang lain cepat. Jangan malu. Siapa? Arisha, Laila, Mariam, Nasrul Haq, Fatih. Banyak lagi ni. As-Sajad. Sajad. Sihat? Azlan, Lutfi, Rayyan, Nelly. Banyak ni nama-nama dalam ni. Jawab je lah. Apa tujuan? Ni, orang yang sama ke? Orang lain pula? Tak apalah. Tolong kawan-kawan jawab. Jawab cepat. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis aktiviti dan dengan purata bilangan naik turun dada. Ulang balik. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis aktiviti dengan purata bilangan naik turun dada. Terbaik. Bagus. Kan? Okey. Jadi, itu yang kamu kena tahu. Dua perkara. Yang pertama tadi, nak tahu yang mana PM, nak tahu yang mana PB, dan yang kedua, kamu boleh menjawab soalan berkaitan tujuan penyiasatan. Cikgu harap yang lain-lain tu dapat fahamlah apa yang cikgu nak cuba sampaikan pada hari ini. Jadi kita buat latihan sikit. Kita buat latihan sikit. Sekejap. Baik, kita buat latihan sikit. Ni yang pertama. Nampak kan dalam skrin kan? Nampak dalam telefon jelas ke? Boleh baca? Nampak. Okey, bagus. Untuk yang ni, cikgu nak kamu cari pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan tujuan penyiasatan. Buat terus. Apa dia? Gelap? Ini tak payah salin Ini tak payah salin. Apa yang dimanipulasi? Yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas, dan yang mana satu dan apakah tujuan penyiasatan? Boleh jawab terus dah. Sains ni sebenarnya senang untuk bahagian KPS ni, sebab jawapan dah ada dekat soalan tu. Cuma kena pandai pilih yang mana satu. Tak payah nak kira, tak payah nak tolak, tak payah nak apa. Jawapan ada kat depan tu. Baik. Cikgu nak orang lain pula. Tolong berikan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Bilangan bateri. PM. Okey. PM bilangan bateri. PB? Kecerahan mentol. Bagus. Pemboleh ubah dimanipulasi. Jangan. Pemboleh ubah dimanipulasi bilangan bateri. Pemboleh ubah bergerak balas, kecerahan mentol. Tujuan dia? Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan bateri dan kecerahan mentol. Bagus. Okey. Memang dah bagus. Baik, yang ni pula. Orang lain pula. Orang lain pula. Ni cikgu nak. Okey ni. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan apakah pemboleh ubah bergerak balas dan apakah tujuan penyiasatan? Orang lain pula. Perempuan pula. Mana suara perempuan ni? Cikgu tak dengar ni. Ya, malu-malu. Cepat. Jawab. Tak nak. Okey, yang siapa yang nak jawab? Boleh jawab. PM panjang bandul. Cikgu PB bilangan ayunan. Sekejap. Cikgu tak nak kamu biasakan sebut PM. Cikgu nak kamu biasakan sebut penuh. Pemboleh ubah manipulasi, apa dia? Sebut penuh. Ulang balik. Pemboleh ubah dimanipulasi panjang bandul. Pemboleh ubah bergerak balas bilangan ayunan. Tujuan, terus jawab tujuan. Untuk menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan bilangan ayunan. Senang je kan?
Senang dan susah? Senang. Okey, orang lain pula. Ni pula. Apa pun boleh ubah dimanipulasi, apa pun boleh ubah bergerak balas dan apakah tujuan penyiasatan? Masa dan suhu Tak, air. sebut macam ni. Pun boleh ubah manipulasi ialah macam tu. Sebut macam tu. Pun boleh ubah manipulasi ialah Yang boleh ubah manipulasi ialah masa, okey, boleh bagus. ubah bergerak balas, suhu air. Bagus. Tujuan Dalam kata penyiasatan. ini ialah Tak dengar. Tujuan penyiasatan. tujuan penyiasatan Untuk menyiasat untuk menyiasat masa dan suhu air. hubungan di antara. Kena sebut tu Hubungan di antara Ulang balik. Untuk menyiasat hubungan antara masa dengan suhu air. bagus. Yang kamu nampak kurungan-kurungan ni, itu tak payah kalau kamu menjawab dalam ujian ke, yang ni tak payah tulis. Ni tak perlu ni. Macam dia jawab tu lah. Untuk menyiasat hubungan di antara masa dengan suhu air. Kamu tak perlu tulis ni. Tak payah tulis untuk menyiasat hubungan di antara masa, minit, suhu air, darjah Celsius. Ni tak payah. Cuma yang kamu perlu ialah masa dan suhu air. Tak payah tulis yang dalam kurungan tu. Kurungan tu cuma nak nyatakan bahawa masa yang ditulis dalam jadual ni ialah dalam unit minit. 0 minit, 2 minit, 4 minit, 6 minit. Dan suhu air dalam jadual ni yang ditulis ialah dalam unit darjah Celsius. Baik. Ada sikit lagi. Ni orang lain pula Yang perempuan pula. Ni dah bentuk carta palang. Ingat lagi yang tadi cikgu terangkan bahagian mana PM, bahagian mana pun boleh ubah manipulasi dan bahagian mana pun boleh ubah bergerak balas. Cikgu nak seorang jawab. Apakah pun boleh ubah dimanipulasikan, apakah pun boleh ubah bergerak balas dan tujuan. Dia boleh jawab? Orang jawab? Saya boleh. Ada orang lain tak nak jawab, awak jawablah. Jawab. Tekan butang mute tu, cikgu nak dengar suara. Boleh ubah manipulasi minggu. Bagus. Boleh ubah bergerak balas bilangan tikus. Bagus. Tujuan? Untuk menyiasat hubungan di antara minggu dan bilangan tikus. Untuk menyiasat hubungan di antara minggu dengan bilangan tikus. Bagus. Kamu dah semakin memahami. Yang lain-lain ni macam mana ni? Senyap je. Okey, yang terakhir. Yang terakhir untuk hari ni. Boleh ubah dimanipulasi tahun. Bagus. Boleh ubah bergerak balas kuantiti gas asli. Bagus. Okey. Tujuan penyiasatan Ulang balik. Untuk menyiasat. Okey. untuk menyiasat hubungan di antara tahun dan kuantiti gas asli. Bagus. Untuk menyiasat hubungan di antara tahun dengan kuantiti gas asli. Dengan bukan dan, dengan. Tapi kalau kamu sebut dan pun boleh dikira terima betul jugalah. Baik. Jadi itu sahaja latihan yang kita buat hari ini. Nanti cikgu akan bagi lagi latihan. Cikgu bagi latihan, cikgu bagi rakaman pelajaran kita hari ini, cikgu bagi nota sikit dalam Google Classroom. Nanti cikgu bagi link ataupun cikgu letak dalam Google Classroom tu link Google Form tu, dalam tu semua ada cikgu bagi. Nota, betul ada latihan sikit dan rakaman kita hari ini. Kamu nak ulang balik ke apa ke, semua ada dalam tu. Dan juga lepas, Password Google Classroom apa? Password Google Classroom, kamu tak dapat ke? Tak ada? Murid baru ke lama? Lama.
Nanti cikgu cuba tanya guru kelas. Dalam tu ada kot. Nanti cikgu bagi post. Cikgu minta guru kelas tu letak balik password kamu dalam tu Google Classroom tu. Okay. Okay. Tak pernah masuk Google Classroom ke? Yang tanya tadi tu. Benar, 5 canggih je. Sama je. Sama dengan tahun lepas. Sama. Sampai tahun 5 dengan tahun 6. Sama je password dia. Okay. Ada nak tanya lagi yang lain-lain? Dan dalam nanti selepas ni, cikgu akan bagi link kehadiran tu. Yang hadir hari ni, kamu tulis nama dan kelas, kamu hantar, submit kehadiran kamu. Cikgu nak check berapa orang. Soalan lain lagi cikgu? Nak soalan lain lagi? Soalan lain dah lah tu. Masa dah nak habis. Cikgu ada kelas lain pula lepas ni. Nak soalan lain? Tadi tak nak jawab pun? Ada jawab ke? Oh dah habis baru nak minta soalan. Tadi bila tanya semua senyap. Pandai mengelak ya. Okey, itu saja. Cikgu harap kamu semua faham Cikgu harap kamu semua faham dengan apa yang cikgu dah terangkan yang kita dah belajar hari ini. Minggu depan kita jumpa lagi untuk KPS yang seterusnya. Untuk KPS yang seterusnya, corak dengan cikgu nak ajar corak, cikgu nak ajar KPS hubungan dan cikgu nak ajar KPS pemerhatian. Kalau sempat lah. Dan jadual untuk minggu depan rasanya dah berubah. Kamu kena tengok balik lah dalam grup tu. Jadual PDPR dah berubah, kena check balik. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya ke, nak sembang ke? Kita boleh tanya cikgu sikit. Ada tak ada? Tak ada Tak ada. Okey, itu saja. Baik. Ya. Kalau tak salin kat buku, nak salin kat mana? Tak salin kat buku, nak salin kat mana? Kena salin buku lah. Buku nota sains yang panjang tu, kalau tak beli lagi, nanti bila dah beli, kamu salin. Sebab cikgu simpan semua ni dalam Google Classroom. Jadi kamu boleh tengok balik dalam Google Classroom Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okey.